Thank you so much Jolly sebab sudi datang ke studio. Studio pinjam Cantik studio kau sekarang Kita pinjam studio Zeno sekarang ni. Jangan cakap so, pun. Kita bercakap pasal langkah baru tu next episode. Okay. Tapi sekarang ni kita untuk 5 minit kita borak-borak pasal aku kenal kau dah lama dalam industri. Orang kata dah 25 tahun Jolly dalam industri. Dah berubat. So sudah tentu banyak pengalaman yang kau buat. So aku kenal kau pun, aku bermula pun daripada engkau juga. Kau ajak aku pergi mentor, ingat lagi tak? Lama sangat dah tak ingat dah. Tak ingat. Dah lama sangat. Masa tu shooting mentor ke apa? Bukan mentor lah. My Stars ke apa tak? Dekat Finas. One in a Tahun million 2007 babe. 2007. La ilaha illallah. Aku dah tak ingat dah. Lama sangat. Lepas tu Akademi Fantasia. Kau begitu banyak orang kata memberi banyak orang kata kritikan lah untuk kemajuan Akademi Fantasia daripada musim pertama sampailah musim apa? Aku tak pasti. Sampailah 14? Mawi Kaya Raya. 14 Ada sampai 14, 15. Lepas tu kau dengan Club Kid kau lah. So kita borak sedikit. Kau ceritalah macam mana permulaannya Club Kid dan Jolly. Perkembangan Club Kid dan Jolly. Kalau aku macam semua orang kat luar tu. Sebenarnya bezanya dulu aku ada blog, itu aja. Tak ada beza pun. Aku memang dalam industri, tapi orang industri tak pula dokumentasi apa perjalanan kerjaya mereka atau apa yang mereka buat. So yang untuk saya, when I started the site, when I started the blog, tujuan dia is just to document what I go through. You know, harian aku, rutin harian aku. So pergi cover event ni, jumpa orang ni, interview orang ni. Tak ada niat sebenarnya, tapi dalam perjalanannya saya jumpa ramai orang yang anggap info tu, sebab kita dah biasa dengan info tu, kita anggap macam info tu tak ada benda yang istimewa pun. This is just our work. Tapi saya dapat tahu yang ramai orang anggap info tu macam wow, you know, it's something new, ada benda yang kita dapat belajar kan. Lagipun pada masa tu permulaan blog tu sendiri tak ramai orang yang menulis blog. Kalau blog Lepas hiburan tu, kau Sultan Muzaffar, aku Nizam Zakaria tu ala-ala macam cerita-cerita tak, dia. Kalau hiburan Malaysia kita tiga je. Kita masa tu kan masa tu bukan baru Budi, masa tu Malik blogdrive.com. Lepas tu aku pun 2007 aku baru start Budi kan. So okay Jolly, mungkin perbezaan dulu blog, sekarang ada Twitter, Facebook. Sekarang ni budak-budak gila TikTok. So apa perbezaan yang kau rasa macam lain benar dengan social media dulu dan sekarang? Sebenarnya dia bukan lain. Masa kita bermula awal 2000 tu, untuk kita avenue kita, platform kita adalah blog. So blog adalah alternatif pada website yang mahal. Blog free, register terus buat. Sekarang tak ada beza pun dengan apa yang kita buat dulu. Cuma beza dia platform dia bertambah. So kalau untuk yang nak broadcast, you know, you have Twitch, you have other streaming services, macam boleh buat podcast, you know, you can still do blog, you can do micro blogging which is melalui Twitter. So there are different avenues. Beza dia option dia tambah banyak, cara je lah untuk buat. Itu aja. Kau dah banyak orang kata deal dengan artis Kau dah bina nama beberapa orang artis dan banyaklah asam garam asam garam kau. Garam dia lebih lah. Asam dia kurang pun lah. Rambut janggut pun dah beruban sekarang. Dah jadi umur berapa sekarang? Umur 45, muda lagi. Okey Jo, artis cakap pasal artis lah. Sekarang ni memang senang gila orang nak jadi artis. Kau buat lagu viral dah boleh, lepas tu dilamar oleh syarikat label. Tapi benda ni daripada dulu ada Budi. Dulu dengan sama je. Dia punya vibe daripada program reality kan. So apa perbezaan kemajuan artis? Kau nak jadi artis, apa yang kau perlu buat untuk sekarang ni berbanding dengan dulu? Aku rasa sebenarnya macam juga how we self-publish, whether kalau dulu blog, sekarang ada streaming dan podcast dan sebagainya. Macam tu juga perjalanan artis. Kalau dulu masih ada one hit wonder yang entah famous apa, dulu tak viral tapi dia ada macam okay lah, dia jumpa orang ni popular kat kenduri kahwin, dia ambil, dia jadikan one hit wonder ke apa-apa. Banyak je one hit wonder dulu.
Contoh? Contoh? Tak nak lah sebut. Tapi lagu 80-an, 90-an, 2000, it was the same. Cuma beza dia the medium sekarang. So quality artist sebenarnya there have always been, selalunya memang ada artis yang berkualiti yang because dia dah dapat persediaan yang secukupnya. Dan ada yang memang bila terjun masuk terus push on stage. Dia tak banyak berubah lah. Artis tak banyak berubah. Cuma beza dia, I think sekarang generasi baru dia lebih aware, dia lebih sedar pasal semua tricks and tips yang dulu orang dulu tak tahu. Orang dulu dia kena hadapkan orang industri untuk mengajar kan. Orang sekarang dia buka YouTube aja dia boleh belajar juga. So the information, education tu more accessible lah, itu aja. Jo, mungkin ramai yang tak tahu lagi lah. Sebelum ni kau bekerja sebagai penulis dekat Malemel The Sun kan. So aku nak ceritalah sedikit cerita kau keperitan menjadi seorang wartawan Dah sekarang kau dah macam bebas daripada dunia tak juga. Tak juga. Aku sekarang pengarang untuk Malemel. Masih. Okay. So dia actually macam ni. I start as a music lover. Sebenarnya perjalanan aku tak beza dengan perjalanan kau. We start as peminat dari segi kita minat hasil karya, kita minat anak karya seni, and daripada sana tu saya mencari jalan lah. So actually background saya bukan kewartawanan. Saya belajar sound and audio engineering, kejuruteraan bunyi. Aku baru tahu. So classmate saya macam Sharon Paul, penulis lagu macam Sharon Paul. Ada ramai yang dalam industri sekarang. Macam even anggota Innuendo touch dengan Remy dengan Touch, junior saya masa kat college. So 2 tahun keluar college, tiba-tiba mereka sapu bersih AIM, macam tu lah. Saya pilih untuk bekerja dalam bidang kewartawanan sebab penulisan adalah minat saya yang kedua. But daripada sana saya start freelance tulis untuk buat review dan sebagainya, and then online pun saya buat. Dari sana dah belajar macam-macam benda sebab kita ada peluang dan akses pada management dan studio and label termasuk yang antarabangsa. So masa tu orang kata gata biji lah, nak belajar, nak praktikan. So bila dah praktikan tu saya start lah talent scouting, dan mula talent grooming. So dari sana start Hazami, Niki Palikat, Amir Jari. So it became a passion lah sebenarnya. Jo, kalau kita baca you punya penulisan dekat blog dulu, dan juga kau punya tulisan dekat blog tu yang paling panas lah. Jadi ramai yang mengatakan kau punya luahan ataupun ketidakpuasan hati kau banyak terluah dekat blog kau, Club Kick tu. So artis mungkin ada yang tak senang hati dengan kau kan. So macam mana keadaan tu, macam memberi tekanan ataupun macam mana kau handle soalan saya satu je. Sebab saya tulis tanpa niat. Kalau kita ada niat menjatuhkan atau menghina orang, itu tidak profesional. Tapi bila kita tulis, walaupun mungkin berbau emosi, tapi itu adalah pemerhatian yang profesional, there is nothing to be upset about. Dan pada artis yang masih nak terasa biji kalau dah berdekat lama pun, soalan aku satu je, kau relevan lagi ke? Kau masih ada hit ke? Kau popular ke? Jadi siapa yang gagal sebenarnya? Apa yang kita cakap bila orang kata tak puas hati, sebenarnya anak seni kan tak boleh sekali-sekali katakan yang mereka tidak suka orang luahkan pendapat yang tidak puas hati. Because as a performer, sebagai anak seni, you are your own worst critic. Kau harus menilai diri sendiri, kau harus sedar serba tak cukup, apa yang lagi aku perlu belajar. Saya jumpa ini untuk artis luar lah, untuk anak seni luar. Saya paling kagum macam Nicolas Cage contohnya. Dia dah berdekat lama, keluarga dia pun keluarga sinema juga. Tapi dia sendiri cakap, setiap hari baru untuk saya. Saya belajar. And the learning never stops, especially in this industry. Sebagai even someone who's online, you started from a blog, tapi kau harus belajar dengan teknologi yang kian berubah. Jadi apa lagi dengan anak seni kan? So tak payahlah nak terasa sangat. Benda tu tak boleh ambil personal. Kita bila hidup di halayak ramai lah, kira you live in public eye kan, terima je lah. Jo, tahun 2020 dunia digemparkan dengan satu virus ni, COVID-19, BTS. Dan merupakan dia pandemik so dia memberi satu kesan yang kepada semua orang, termasuklah industri muzik kita sendiri. Jadi
I nak tanya you dari segi kehidupan you lah sebagai seorang orang kata pemerhati industri muzik. Yeah. Sejauh mana pandemik COVID-19 ni memberi kesan kepada you sendiri dan juga industri kita? Sebenarnya secara peribadi banyak kesan dia sebab saya ada banyak perancangan untuk tahun 2020 dan 2021, tapi yalah semua tak jadi. Nak travel tak boleh, nak fly tak boleh, kita tukar kerajaan dah 3 kali, jadi macam-macam gangguan lah. Tapi saya rasa yang paling sedih sekali lah daripada hasil pandemik ni kan, bila kita lihat anak seni mengeluh, kata tak ada kerja, tak ada job, tak boleh jalan, macam nak give up, start jual barang. Untuk saya itu benda paling sedih sebab kalau kita lihat kalau kita rasa kita dah top sangat lah, kalau kita rasa kita dah ada segala ilmu, kenapa kita boleh macam tu? Sedangkan if you look at, contohlah, orang nak kata K-pop ni trend ke apa-apa lah, tak kisah. BTS and Blackpink dalam time COVID ni semakin boom lagi kat US adalah. Kan? So what is it about? Beza dia, mereka ada innovation. They know how to keep putting up product yang kena pada halwa telinga, a global audience. They market everything digitally and online. And benda tu hakikatnya adalah suatu yang aku rasa anak seni muzik kita belum pelajari atau belum master lagi. So bila contohnya bila start pandemik Kimi, saya dengan Prashan pun ada buat satu program bersama dengan KKMM. Nama program tu adalah Music dari Rumah. So dia adalah siri pemuzik, basker sampai YouTuber, sampai budak viral, BBNU, sampai otai sekalipun. Kita buat persembahan strictly daripada rumah. Mereka rakam sendiri, mereka produce sendiri, Dan daripada sana kita nampak ada yang tahu dan mampu, tapi kebanyakannya struggle. Sampai nak rekod pun tak tahu macam mana nak rekod guna handphone. Apalagi kalau nak harapkan quality kan. So pandemik ni untuk saya benda paling menyedihkan ialah menyedarkan saya yang anak seni muzik Malaysia tidak bersedia dan apa cara sekalipun. Itu sebab kita suffer masa lockdown. Dari segi positifnya pula, saya rasa saya nampak ada positif. Ada positif dia sebenarnya. Walaupun kan. Ada positifnya. Positifnya saya nampak ada generasi baru ni. Walaupun ada generasi ketinggalan, generasi baru ni dia cepat tangkap. So bila start aja lockdown, okay, dia start buat Insta live session. Dia minta orang bayar seikhlas hati lah untuk performance. Tahu itu Zoom meeting kan. And then daripada kita tak tahu Zoom meeting tu apa exactly. kan. And also we expanded to macam other forms of social media macam Clubhouse. Saya sendiri saya rasa dalam setahun setengah saya paling banyak belajar melalui Clubhouse sebab saya duduk dalam satu komuniti iaitu penulis lagu dan producer K-pop international. Kebanyakan mereka based in Los Angeles. So daripada sana saya dapat belajar daripada mereka. Apa sistem mereka, apa kekurangan kita. Lepas tu dari sana kita networking lah. So tak dapat fly Seoul tak apalah. Dari sana aku kenal penulis lagu Twice, BTS, Mamamoo, Blackpink. So kita boleh network lah. So harapan saya dengan apa yang terbina tu, even if the pandemic, we are moving to endemic sekarang pun, even with that also I think saya dah ada connection yang saya boleh kerjasama pada masa depan. Sebab saya rasa kita harus berkembang lah. Malaysia music kena berkembang.